Hai semua, Assalamualaikum, kembali bersama kami. Inilah Kemahiran Sukan di Aktif Didik TV KPM. Dan seperti biasa, kami masih lagi berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Lebih tepat, ini Dewan Olimpik, di mana Dewan yang melahirkan ramai sekali jago-jago sukan berperingkat antarabangsa. Okey, kita masih lagi nak teruskan dengan segmen Kemahiran Sukan Gimnas Rada. Kan, mesti yang ramai tertanya-tanya dan juga tertarik sebenarnya untuk belajar berkenaan dengan kemahiran sukan gimnas rada ni. Saya pun turut teruja sebenarnya untuk mengetahui apa lagi yang boleh kita pelajari dan apa lagi yang akan diajarkan oleh Cikgu Wan untuk bersama dengan kita. Dan seperti biasa, saya nak ajak semua murid-murid, ibu bapa penjaga dan mungkin guru-guru yang menyaksikan kami di Didik TV ini, sekiranya terlepas mana-mana episod sebelum ini, boleh saja tonton episod Kemahiran Sukan di YouTube Didik TV KPM. Boleh tengok kembali dan boleh juga menjadikan bahan bantuan mengajar untuk kita sama-sama berkongsi ilmu ini. Okey, tak nak bercerita panjang, kita nak teruskan. Sekarang inilah waktunya untuk kita belajar kemahiran sukan gimnas rada. Saya masih lagi bersama dengan Cikgu Ridwan. Cikgu, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk terus mengajarkan berkenaan dengan kemahiran sukan gimnas rada ni. Kalau sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan pendaratan. Nah, mungkin episod kali ini apa yang ingin Cikgu ajarkan? Okey, untuk yang episod ini kita akan belajar putaran. Ya, konsep putaran dalam gimnastik ini, kalau kita nak melakukan persembahan, dia mesti ada elemen putaran ini. Jadi kita akan fokus kepada putaran dan juga gerak edar. Kita namakan gerak edar kerana dia bergerak. Apabila ada pergerakan daripada satu titik ke titik yang lain, itu namakan pergerakan. Jadi kita akan cuba yang itu, tengok macam mana sama ada boleh terima tak pergerakan ni. Betul, dan saya pun tertarik sebab ada kombinasi-kombinasi yang menarik lah dalam gimnas rada ni. Okey, mungkin saya nak tanyakan sebab ada soalan yang kata sukar ke sebenarnya nak belajar gimnastik dan juga gimnas rada ni, Cikgu? Secara basicnya, asasnya tidak ada kesukaran. Yang penting kita ada minat dan juga kemahuan untuk melakukan trainingnya itu, latihan itu, insya-Allah boleh kita buat. Siapa saja, tak perlu badan yang shape macam tu, fizikal yang betul-betul seperti seorang atlet, tidak perlu. Kerana dia banyak perlakuan dalam gimnas rada ini tidak memerlukan bentuk badan pun. Apa pun boleh sebenarnya. Betul, yang penting kemahuan dan juga asas tu juga. Okey Cikgu, sebelum kita nak mulakan, seperti biasa saya ingin mengingatkan bahawa dalam perlakuan sukan, aktiviti riadah dan juga rekreasi dibenarkan untuk membuka pelitup muka, tapi yang lebih penting adalah untuk kita mengikuti segala SOP, dan itu yang akan kami terapkan dan telah pun kami berikan segala garis panduan sepanjang proses rakaman ini berlangsung. Okey, jadi Cikgu, seperti biasa kita nak teruskan episod kali ini dan kita mulakan terlebih dahulu dengan aktiviti memanaskan badan. Boleh Cikgu? Baik. Okey, jom. Okey, sebelum kita mulakan dengan aktiviti yang kedua, iaitu pergerakan putaran dan juga gerak edar, kita lancarkan perjalanan darah kita itu dalam warming up ini, memanaskan badan dengan aktiviti yang berkaitan dengan perlakuan kita selepas ini. Ya, boleh? Sedia semua? Dalam kiraan ya. Contohnya, saya buat dulu 1, 2, 3, 4. Tangan belakang. Ya. Semulakan lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Okey, kita buat sama-sama. Go. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Kemudian rapatkan kaki lutut ke belakang. Tangan depakan ke belakang dan angkat kaki. 1. Lagi sekali. 2. 3. 4. Okey. Berdiri semula.
kita buat untuk ni memanaskan badan, pergerakan statik, langkah ke hadapan dan ke belakang. Tukar kaki ke tempat asal balik semula. Boleh kita buat sama-sama? Okey, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, itu saja untuk memanaskan badan. Putaran paksi atas ke bawah. Putaran sebanyak 180 darjah ataupun kita mudahkan putaran ke belakang apabila paksinya dari atas ke bawah. Bila kita menggunakan tangan untuk menggayakan dan juga kestabilan, kita gunakan tangan. Putaran 90 darjah. Ini adalah putaran yang libatkan paksi atas dan ke bawah. Apabila paksinya berada di sebelah sisi, kita akan melakukan roll. Roll ke depan ataupun roll ke belakang. Dan satu paksi lagi adalah depan dan ke belakang ataupun belakang ke kiri. Kita akan melakukan pergerakan cartwheel ke kanan ataupun cartwheel ke kiri. Itu adalah pergerakan dalam putaran 3 paksi. Terima kasih. Okey, kita akan tunjukkan contoh bagaimana putaran itu melalui paksi-paksi 3 yang kita belajar tadi. Paksi dari atas ke bawah, depan ke belakang dan juga daripada kanan ke kiri. Yang pertamanya, akan tunjukkan bagaimana putaran 180 darjah daripada menghadap ke hadapan, dia akan pusing menghadap ke belakang dalam konsep putaran paksi atas dan ke bawah itu. Silakan. Okey. Okey. Bengkokkan lutut untuk menyerap hentakkan dan mengelakkan kecederaan kepada lutut kita. Itu apabila paksinya daripada atas dan ke bawah. Yang keduanya adalah bila paksinya berada di sisi kanan dan ke kiri, kita akan dapat pergerakan roll ke depan dan juga roll ke belakang. Ke depan. Okey. Okey. Pastikan ketika pelakon itu, kepala didongakkan ke dalam. Bukan didongakkan keluar untuk mengelakkan kecederaan pada tengkuk. Keselamatannya ialah untuk mengelakkan cederaan pada tengkuk. Rapatkan kepala, tunduk ke dalam, tengok kepada dada untuk mendapatkan roll yang cantik. Lagi sekali tunjukkan. Roll ke depan. Duduk. Okey. Itu roll apabila paksinya berada di sisi. Begitu juga ke belakang. Satu lagi adalah apabila kita melakukan putaran paksinya di kanan dan kiri. Okey.
depan dan belakang paksinya. Roda kereta ke kiri, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Roda kereta untuk mendapatkan tempat yang lebih stabil, dan kita perlukan kekerapan melakukan pergerakan itu untuk mendapatkan pergerakan yang stabil dan selamat. Elakkan melakukan pergerakan jika kita tidak biasa dengan pergerakan itu, lakukan dengan ansur maju. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan pergi ke gerak edar. Gerak edar ini adalah bila berlaku pergerakan, kita penamakan dia gerak edar. Daripada kedudukan sini ke kanan ataupun ke kiri, ke hadapan ataupun ke belakang, kita namakan gerak edar. Satu perlakuan gerak edar ini yang mudah untuk mendapatkan satu persembahan yang menarik, yang mudah. Contohnya ya. 1, 2. Ataupun langkah lebih sikit. 1, 2, 1, 2. Seakan menarilah pergerakan itu. Tapi bila dilakukan beramai-ramai, dia akan nampak keseragaman dan insya-Allah persembahan kita itu menarik. Itu ke kiri dan ke kanan. Satu lagi ke hadapan. Dalam gerakan berjalan skip. Ya. Dan juga ke belakang. Dan juga statik balik semula. Itu namakan gerak edar. Bila berlaku pergerakan itu, kita namakan dia gerak edar. Dalam 6 pattern gimnastik itu, salah satunya adalah gerak edar tadi. Okey. Okey, gerak edar yang pertama ialah pergerakan daripada kanan ke kiri ataupun daripada kiri ke kanan. Okey, silakan Cikgu Zamri.
Okey. Okey, ini bergerak edar yang kedua ialah gerakan edar ke depan dan juga ke belakang, di mana kita akan bergerak secara skip dari depan, dari belakang ke hadapan dan daripada depan ke belakang. Okey, tunjukkan contohnya. Go. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, alhamdulillah kita telah melakukan dua pergerakan lagi hari ini, iaitu putaran dan juga gerak edar. Faktor keselamatan yang perlu kita tekankan dalam melakukan pergerakan ini, yang pertamanya bila kita melakukan sama ada putaran itu ke sisi, ke depan dan ke belakang, betul roll, pastikan tengkuk kita ini, dagu kita sampai ke dada dirapatkan. Kerana bila kita mendongak akan boleh berlaku kecederaan kepada bahagian tengkuk. Ya, bahagian tengkuk kita, rapatkan dagu ke dada. Sama ada pergerakan kita itu ke hadapan ataupun ke belakang. Kepala ditundukkan, dagu rapat ke dada. Okey, dalam gerak edar pula, keselamatan yang paling penting sekali ialah step kita itu. Langkah kita, pastikan tak ada berlaku persilangan kaki itu dengan tidak lancar. Jadi untuk mendapatkan kelancaran itu, latihan yang berterusan diperlukan. Okey, itu saja. Okey, setelah kita melakukan aktiviti yang agresif tadi, kita akan melakukan aktiviti gerak kendur untuk episod ini. Okey, saya akan menghadap ke sini. Cara dia, letakkan lutut kedua-duanya di diri tegak, letakkan kedua tangan di hadapan, hadapkan kedua tangan ke dalam dan bongkokkan badan, lengkungkan badan dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Lunjurkan tangan. Masukkan tangan ke dalam. Kemudian bongkokkan badan dalam bentuk yang ini dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya, kita lunjurkan tangan ke hadapan, lunjurkan kaki dan seterusnya kita ledingkan badan kita ke belakang dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dua cikgu di sebelah belakang saya. Silakan. Yang pertama, menghadap ke sebelah kanan dan duduk melutut. Lunjurkan tangan, masukkan tangan ke bahagian dalam dan bongkokkan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. Masukkan tangan sebelah dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih lagi dalam kedudukan ini, lunjurkan tangan ke hadapan, kaki ke belakang.
dan ledingkan ke belakang. Dalam KL 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja untuk gerak kendur kita. Sehingga bertemu dalam episod yang akan datang. Terima kasih. Inilah dia penghujung episod kedua bagi Kemahiran Gimnas Radar. Sangat berbeza lakuannya. Memang menarik juga untuk sama-sama kita berikan ilmu pengetahuan ini kepada murid-murid di rumah. Coach, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama. Mungkin objektif pembelajaran yang ingin diberikan kepada murid-murid pada hari ini. Silakan. Okey, objektif hari ini kita telah mempelajari dua lagi pergerakan asas dalam gimnastik, iaitu putaran dan juga gerak edah. Putaran ini ada paksinya atas dan ke bawah, kanan dan ke kiri, depan dan ke belakang, dan juga gerak edah bila berlaku pergerakan daripada satu titik ke satu titik yang lain dinamakan gerak edah. Baik, itu mungkin objektif pembelajarannya. Dan kalau nak dikongsikan berkaitan dengan apa contoh latihan ataupun berapa kerap yang murid-murid perlu lakukan untuk menguasai kemahiran ini, Coach? Okey, dalam menguasai kemahiran kita, kekerapan itu sangat penting. Kekerapan sangat penting, dan juga kita panggil, kalau boleh, kalau kita nak melatih diri kita dalam gimnastik ini, kita jangan ada cuti pun. Setiap hari mesti ada latihan untuk kita, sama ada kekuatan otot ataupun teknik yang kita lakukan, ataupun untuk kita membentuk kardiovaskular kita ini bersedia untuk melakukan aktiviti-aktiviti itu. Kita kena buat hari-hari. Baik. Coach, 10 minit, 20 minit pun okey. Terima kasih banyak, Coach. Seorang guru besar ni sebenarnya. Masih lagi memberikan kemahiran sukan asas Gimnas Radar. Ini juga seorang jurulatih di sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail, dan juga Coach Zamri juga bersama dengan kita. Masih lagi seorang instruktor dan juga bekas jurulatih bersama dengan kita. Okey. Ini bukan biasa-biasa semua kita bawakan. Seperti biasa, Coach. Sebelum kita tamatkan episod kedua, sila berikan kata-kata semangat buat mereka. Okey. Gimnastik untuk semua. Senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM